Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia dan inayahnya, berikan kesihatan kepada kita, kelapangan masa, pengurusan masa yang baik dan sebagainya. Dan kita berada pada malam ini dalam majlis ilmu siri wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, siri yang ke-6 yang dibawa secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan kuliah yang akan disampaikan sebentar nanti ada manfaatnya sedikit sebanyak kepada kita sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam siri yang ke-6 tadi, ayat 183 surah Al-Baqarah. Cerita tentang puasa. Cerita tentang puasa ni boleh kata ramailah yang mengetahuinya, kan? Baik. Ya ayyuhallazina amanu, ini seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, dan sudah tentulah kita maklum dan kita pun rasa kita ni termasuk dalam seruan, dalam panggilan yang ditujukan, kan, kepada kita tak? Kan, mestilah kita nak rasa macam tu tak? Baik, jadi malam ini ayat 183, 184 surah Al-Baqarah yang memfokuskan kepada ibadah puasa. Ini kita maklum, dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengannya lah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, ditulis, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan, difardukan ke atas mereka yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa yang kamu buat itu kamu akan jadi tattaqun, orang yang bertakwa. Ayyama ma'dudat, tak banyak, kan? Ayyama ma'dudat, beberapa hari cuma, ada penjelasannya, iaitu pada bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa ataupun sesiapa dalam kalangan kamu maridan, yang sakit, au ala safarin, ataupun dalam perjalanan, dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh menggantikan puasa yang dibuka tadi itu min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.
Ayyam ma'dudat, hari-hari yang tertentu tadi itu, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan, yakni bayar fidyah itu lebih dari yang ditentukan, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Baik, ayat ini ayat yang familiar bagi kita lah. Yang pertama kita dapat kutip di sini ialah tentang pensyariatan puasa. Dan kita pun tahu bahawa amalan puasa itu adalah juga amalan umat yang terdahulu. Kan? Baik. Tujuannya adalah untuk bertakwa. Kan? Bila kita baca secara mudahnya, seimbah lalu pun kita boleh faham dah. Kan? Baik, beberapa hari ada hadis-hadis yang menjelaskan, iaitu pada bulan Ramadan, bagaimana penentuan, sebenarnya ada pendetilan perinciannya di dalam ayat yang berikutnya 185. Kan? Baik. Kemudian siapa yang sakit, siapa yang musafir, dia boleh ganti pada hari yang lain. Kemudian yang tak mampu untuk nak puasa ganti tadi tu, dia boleh bayar fidyah, kan? Kepada orang miskin, ada pendetilannya, kan? Dan pendetilan ini sama ada dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran maupun oleh hadis-hadis Nabi SAW. Ini asas, kan? Saya kira bila kita belajar tentang tafsir ini, kan, kita dimaklumkan bahawa ayat yang mentafsirkan ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang kehendak ataupun maksud ayat Quran. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu, siapa yang nak bersedekah tadi itu, bagi fidyah itu, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan siapa yang puasa lebih baik lagi daripada kalau mampulah, kan, kalau mampu kepada orang yang uzur dan seumpamanya. Baik. Hubungan ayat ini 183 dan 184 ini tuan-tuan dengan ayat yang terdahulu. Apa dia ayat yang terdahulu? Apa ayat yang terdahulu tuan-tuan? Minggu lepas kita baca tentang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qatla, kan, ayat 178. Kan, lepas tu kita akan baca juga, kita akan jumpa kutiba, diwajibkan ke atas kamu untuk ada di bawah ni, kan, untuk meninggalkan wasiat. Baik, lepas tu barulah 3 ayat lepas tu barulah kita akan jumpa ayat kutiba juga, ada 4 ayat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini berbicara ataupun menyentuh tentang perkataan kutiba dalam Quran ini. Kan, kita tidak sebut detail lah. Kutiba dalam Quran ada 13 kali. Kemudian ada 4 ayat yang menggunakan perkataan kutiba. Dalam bahasa yang mudahnya ialah, walaupun kutiba ini kalau kita belajar bahasa Arab, artinya kataba tu tulis. Kan? Dia ada beberapa makna. Kataba dan kutiba dipanggil bina majhul, dengan makna antaranya ialah yang ditetapkan ataupun juga apabila ada perkataan ala, kutiba ala, seolah-olah ada rasa fardu dan wajib terhadap sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah cara ringkasnya. Baik. Jadi kalau ayat 180 yang terdahulu ni, ini kita nak tengok 180. Kutiba alaikum, difardukan, diwajibkan ke atas kamu. Apabila kutiba ni ada ala, kan, biasanya diguna makna
menjadi fardu ataupun wajib ke atas kamu iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kalau dalam bahasa mudahnya kita kata kalau bila nak mati tu kan. Saat-saat nak mati itu difardukan, diwajibkan kepada kamu bila kamu hampir mati. Jangan tuan-tuan tanya saya pula, kita tak tahu hampir mati. Kan? Jadi dalam konteks sekarang inilah kan sebab kematian itu boleh berlaku pada bila-bila masa tak. Jadi dalam konteks kita hari ini bolehlah kita sendiri pun meninggalkan wasiat, bukan meninggalkan wasiat kan, buat pesanan lah kan sama ada secara formal pergi kepada pihak-pihak yang berwajib pesuruh jaya sumpah dan sebagainya, ataupun juga ada nota yang boleh dikira sebagai valid ataupun sah laku bila kita meninggal umpamanya. Baik. Ini dari sudut penggunaan perkataan kutiba kan, jika dia ada meninggalkan harta hendaklah dia buat wasiat untuk siapa-siapalah, kita tidak bincang detail secara di sinilah untuk ibu bapa dan sebagainya. Cuma poin di sini ialah perkataan kutiba tadi. Baik. Jadi selain daripada perkataan kutiba kan, juga buat cerita buat harta. Kemudian habislah. Ada pun ayat 183 membicarakan tentang puasa yang antara lain bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan hati kita daripada segala macam sifat yang mazmumah, sifat yang keji. Baik, hukum Allah Subhanahu Wa Taala sama ada yang berkait dengan harta benda maupun sesama manusia, biasanya seringkali diabaikan oleh orang yang ada masalah hati ni. Kan sakit hati bukan hati yang fizikal, ini masalah kan penyakit hatilah, yang apa panggil, yang spiritual, yang rohani. Justru ibadah puasa yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun dia, ini kita kena dalam apa panggil wacana kita pada malam ini, kita tidak bincanglah syarat rukun kan, siapa-siapa, orang lelaki, orang perempuan, budak ke siapa ke, itu kita tidak bincanglah. Baik, dengan memenuhi syarat rukun yang dapat membawa kepada tujuan yang murni, seperti menimbulkan kesedaran tentang kesusahan orang lain yang kurang bernasib baik. Dengan kita allocate lah sebahagian, memperuntukkan sebahagian daripada harta peninggalan pada ayat yang dibicarakan tadi. Baik. Kemudian perbincangan masuk kepada ayat ini tuan-tuan. 9:28 malam. Baik. Ayat 183 suratul Baqarah ini hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau tadi hubungan dengan manusia. Kan? Ayat-ayat sebelum ini sentiasa menyentuh tentang takwa. Takwa la'allakum tattaqun dan seumpamanya kita pun semak balik ada atau tidak Allah Subhanahu Wa Taala guide ataupun juga dia tunjukkan, dia sediakan jalan. Jadi sekarang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalan bagaimana untuk nak mencapai takwa tadi. Maka jawapannya kita pun maklum tak, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan apa? Dengan berpuasa itulah dalam erti kata sebenarnya kita akan menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Kan ayat benda isu takwa ni pun dah berulang kali. Kan setiap kali Ramadan ustaz-ustaz bagi tazkirah kan, sehingga pun kita pun dah berkali dah muak dah. Baik. Amalan puasa ini tuan-tuan untuk memperbaiki hubungan manusia ataupun hubungan hamba dengan Tuhan dia. Kalau hubungan hamba dengan Allah itu berjalan lancar, clear, baik, insya-Allah hubungan sesama hamba dan hubungan sesama manusia ni dia akan jadi baik. Dan jika hubungan dengan Allah Taala tak berapa baik, tidak intim kan, tidak berapa baik ni, nescaya tidak akan dapat dijagalah juga hubungan sesama ataupun hubungan antara manusia. Sebab apa juga pun kita kena meletakkan hubungan dengan Allah itu sebagai the top priority.
kan. Pada masa yang sama juga kepentingan hubungan sesama ahli keluarga kita, kan, saudara mara, jiran, tetangga, sahabat andai pun mereka juga ada kepentingannya dalam Islam. Tetapi kan kita maklum dari sudut keutamaan Allah itu lebih utama daripada segalanya. Macam kita kata antara mak ayah adik-beradik lah, kan. Jadi yang tu pun kita maklum siapa yang perlu didahulukan antara isteri dengan mak, kan. Baik, ayat puasa ini tuan-tuan dimulakan dengan Allah Subhanahu wa taala menyuruh memanggil orang beriman, kan, ya ayyuhallazina amanu, seolah kita pun dapat mengetahui bila mana Allah taala menyuruh memanggil orang beriman sebagai, dan juga telah pun disebutkan dalam siri yang pertama lagi, sudah tentulah ada sesuatu yang penting yang Allah nak beritahu secara mesra kepada orang yang beriman, kan. Jangan kata yang ni saja penting, tak. Semua ayat Quran penting, kan. Dia ada kepentingan keistimewaannya yang tersendiri. Dalam berapa 6,236 ayat itu, setiap ayat itu ada keistimewaannya yang tersendiri. Jangan dikata-kata okey satu tak penting, tak. Semua ada kepentingan dia yang tersendiri dan disebabkan oleh kenaifan ilmu kita, tuan-tuan, kejahilan kita tentang benda-benda tadi itu kita rasa mungkinlah wal-iyadzubillah min zalik. Maka suruhan dan panggilan mesra Allah itu kepada orang yang beriman, walaupun kadang-kala kita letak diri kita lah, iman kita ni macam yoyo, hari ni naik, hari ni turun, tak, kan. Kadang tak menentu, tapi kita rasa kan kita termasuk dalam suruhan, dalam panggilan mesra, dan sudah tentulah kita kena menyahut, kan, seruan tadi dengan melaksanakan, ni ada missing ni, dengan melaksanakan panggilan ataupun perintah yang dikehendaki tadi, kan. Baik, konsep puasa. Konsep puasa ni saya bagi go through je lah, kan, sebab kita dah familiar tentang puasa dari sudut bahasa dan juga istilah. Dari sudut bahasa semua orang maklum, kan. Dalam bahasa Arab dua perkataan, pertama ialah saum, yang kedua ialah siam, kan. As-saumu dan as-siyamu, kan, dua-dua diguna, tetapi dia ada sedikit perbezaan, kan, antara saum dengan siam, kan. Yang biasa saum Ramadan, kan. Saum Ramadan, tak panggil siam Ramadan, akan tetapi dalam ayat Quran as-siyamu. Baik. Jadi saum ataupun siam makna dia menahan diri. Menahan diri daripada sesuatu, tinggalkan sesuatu atau kendalikan diri. Yang pertama dari sudut bahasa, sebagaimana Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, kan, responlah, kan, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar untuk berpuasa, kan. Dia bernazar untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya saum di sini, saum yang dimaksudkan di sini ialah saum apa dia? Menahan diri daripada tidak berkata-kata, kan. Maksudnya ialah menahan diri untuk tidak berbicara, tidak berkata-kata, kan, berdiam diri daripada berkata-kata. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan, telah perintahkan kepada Maryam begitu. Bila kita baca tak kisah Maryam, kan, ada makanan dan seumpamanya, kan. Jadi di situlah kita dapat mengetahui perkataan ataupun ayat simple ini, inni nazartu lirrahmani sauma, dengan makna bukan tidak makan dan tidak minum, tapi yang lebih menepati konteks perkataan saum ini ialah tidak berkata-kata, kan. Baik. Dalam bahasa Melayu, puasa ini kita maklumlah, kan, saum ataupun siam, kan. Jadi saya teringatlah arwah Tok Guru Ni Aziz. Dia selalu pesan bila hadir kuliah dia, terutama nak masuk Ramadan, sama ada bulan Syaban ke, kadang-kala masuk Rejab ke, kadang-kala masa dalam Ramadan sendiri pun, dia kata biasakanlah untuk menyebut
bulan Ramadan, bukan bulan puasa. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kebiasaan orang dia memahami puasa itu dari sudut puasa semata. Dia tidak memahami puasa itu dari sudut menahan diri daripada pelbagai perkara, dan dalam Ramadan itu kan ada siam, ada qiyam. Dia hanya ada siam sahaja. Maknanya dia hanya faham aku puasa daripada subuh sampai maghrib, titik. Malam dia tak ada apa. Sedangkan malamnya ada qiyam. Kan? Jadi mesti ada gabung jalin kan, kombinasi antara siam iaitu puasa pada siangnya dan qiyam pada malamnya. Baik. Jadi saum ataupun siam menahan diri daripada melakukan sesuatu dan meninggalkan al-imsak, meninggalkan an-nisyai'i wa tarku lahu, kan, menahan diri daripada buat sesuatu, ada benda yang dilarang dan juga ditinggalkan. Baik, Al-Quran menyebut perkataan saum ini satu kali dalam surah Maryam sebagaimana yang bincangkan tadi, kan, yang mana Maryam ini bernazar untuk menahan diri daripada berbicara, berkata-kata sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam agama Bani Israel pada ketika itu. Kan? Ada pun perkataan siam, ada disebutkan beberapa kali, antaranya ialah dalam surah ataupun dalam ayat yang sedang kita bicarakan pada malam ini. Baik, secara terminologi ataupun ini secara istilah lah. Saya skip yang panjang ni, kita ambil yang pendek je. Yang ni mungkin tuan-tuan boleh baca lah. Tuan-tuan boleh baca, saya ambil dalam kitab Fiqhul Manhaji. Dalam Fiqh Manhaji ni kitab yang popular di negara kita, kan, ada terjemahan dia yang diterbitkan oleh Jakim. Ada berapa jilid 7 rasanya tak. Kan? Jadi kata kitab ini yang Dr. Mustafa Khin Al-Bora dan sebagainya, puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, mula daripada terbit fajar, kan, hingga terbenam matahari. Terbit fajar orang kita panggil subuh lah, kan, sehingga terbenam matahari sehingga waktu maghrib. Jadi kita maklum jelas bahawa puasa dapat kita faham sebagai satu aturan yang menuntut keteguhan, kesabaran, keyakinan, penuh teliti, penuh cermat dalam pelaksanaannya. Kan? Sebab ibadah ni kita kena teliti, tak boleh buat ikut suka hati tak. Kadang-kadang kita orang panggil apa, secara leweh ke ataupun secara cincai ke, tak boleh, kan. Ibadah mesti kita buat dalam erti kata bersungguh-sungguh dak, kan. Kadang-kadang kita perhati tengok, melalui pengalaman hidup kita lah, kan. Jadi saya pun tengok, kan, sebahagian daripada inilah yang berlaku dalam masyarakat. Masa remaja dulu pun tengok ustaz angkat bila sami Allahu liman hamidah, tangan duk lemah gemalai. Kata teringat balik bila kita mengajar masyarakat bagaimana tata cara solat yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi bila kita tally, ini cara yang dia bawa tu tak betul, kan. Maknanya teringat macam tu. Jadi kita cuba berusaha untuk nak buat yang terbaik berdasarkan kepada garis panduan, iaitu hadis-hadis yang ada berkenaan dengan tata cara solat umpamanya. Kan, bab puasa cukup simple, kan. Puasa bangun pagi itu sahur dengan niatnya sekian, kan. Malam tadi itu, kan. Kemudian puasalah, tak makan tak minum tak. Apakah itu sahaja? Itulah yang sebahagian orang kita faham. Dia tidak faham erti menahan diri, kan, daripada bla 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 bla. Baik. Jadi dua aspek dalam diri kita ni tidak pernah lepas pelaksanaan puasa, iaitu aspek fizikal, luaran, dan juga psikologi ataupun yang dalaman lah. Kalau secara fizikal memang kita tidak makan dan tidak minum, betul, ramai orang tidak makan dan tidak minum, ada kalanya puasa tapi sembahyang tidak. Namun dari sudut psikologi, bila seorang Muslim itu puasa, dia patuh kepada peraturan.
Peraturan apa dia? Syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini luas, dan syariat ini tuan-tuan, dia tidak hanya semestinya kepada hudud saja. Dia tidak semestinya kepada qisas sahaja. Kan ada takzir dan ada peraturan yang melibatkan soal akhlak kita, kan? Soal adab kita itu juga masuk dalam sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda yang sebeginilah, kan, patuh peraturan perintah yang berkait dengan benda-benda dalam ni, kan. Tak boleh nak mengumpat ke, tak boleh nak buat ketupat pulut ke, pagi-pagi dah masak ketupat pulut, contohlah, kan, dan yang sewaktu dengannya, kan. Jadi kita pakat-pakat beringat, bukanlah bermakna saya bercakap ni saya tidak buat sebab kita manusia, kan. Mungkin ada kalanya kita pun terlepas, kita pun terlupa, kan. Aku ni puasa. Puasa kerana tak makan saja ke, ataupun puasa daripada menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang sebegini, sebagaimana yang digariskan oleh ulama, kan. Kalau kita bacalah dari sudut tazkiyatun nafsi, kita akan temui, kan, beberapa perkara seperti puasa perut daripada makan dan minum, puasa kelamin daripada bergaul dengan suami atau isteri, puasa mata daripada tengok benda-benda yang diharamkan, puasa telinga daripada dengar benda yang diharamkan, puasa lidah pun sama juga, kan. Satu lagi apa, puasa semua anggota, termasuklah juga hari inilah kita kata dah puasa jari. Dulu orang puasa lidah, kan. Hari ini orang dah tak banyak bercakap, lebih kuranglah, kan. Puasa semua anggota badan, kan, kaki ke, termasuklah jari jemari, dan puasa pemikiran kita daripada fikir benda-benda yang bercanggah dengan hukum syarak. Fikir nak mencuri boleh ke tidak? Tak boleh, kan. Belum lagi buat mencuri tadi, itu pun telah ditegah oleh syarak. Baik, jadi sehubungan dengan ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ada beritahu, kan. Biasalah ada dalam beberapa kitab dia ni, antara lain ialah kebahagiaan yang hakiki manusia ni ialah mereka yang mampu berada sedekat mungkin, sehampir mungkin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila mana kita baca ayat ini tuan-tuan, ayat berkenaan dengan puasa, kan, ayat 183 dan 184 ini, kemudian 185, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran, kan. Allah sebutkan bahawa bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan permulaan, kan, Al-Quran. Sebab Al-Quran ada dua kaedah. Pertama, turun secara sekaligus, kemudian yang keduanya ialah secara beransur-ansur, kan. Jadi pada bulan Ramadan, adalah yang kata 24 Ramadan dan sebagainya. Jadi turun pada bulan Ramadan sebab yang pertama kali dengan surah orang panggil Iqra, suratul Alaq, ayat 1 hingga 5 lah, kan. Dan lepas daripada ayat 185 ada 186, wa iza sa'alaka ibadi anni, bila hamba-hambamu bertanya kepadaku wahai Muhammad, kan. Jadi makna poin di sini ialah dekat, kan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Dekat ini jangan kita faham dekat secara fizikal, kan. Allah ini dekat di hati kita, contohlah, kan. Makna perasaan dekat ni, kedekatan kita itu, kan, dengan Allah ini lebih dekat lagi daripada perasaan kita, kan, dengan mak ayah kita sendiri. Makna dari sudut keutamaan sampai begitu sekali. Baik. Jadi kata Imam Ghazali tadi itu, yang mampu berada sedekat sehampir mungkin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita rasalah bila kita beribadah, bila kita baca Quran, kan, bila kita buat ibadah-ibadah yang lain, kita akan rasa dekatnya. Dan bila kita berdoa, kan, dengan tadarruan wa khufyah, dengan tawaduk, merendah diri, berdoalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa kamu. Bab yang popular tak? Doa pada dini hari umpamanya berbisik di dunia, kan, di bumi, dan didengar suaranya itu di langit tak, kan. Baik, tak perlu kuat pun, menggambarkan sewaktu manusia ni dah terjerumus
ke dalam kancah hawa nafsu, maka dia menurun kepada tingkat yang paling bawah sekali. Kita maklumlah kan, manusia dia lebih hina daripada lembu kambing, kan, lebih hina daripada haiwan, dan kalau dia bagus ini berpotensi dia lebih tinggi daripada malaikat. Sebab malaikat ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia daripada nur, kan. Dia jadikan daripada dia makhluk yang special lah, dia tidak ada nafsu macam kita dah, kan. Jadi kita boleh mengatasi dia. Itulah hebatnya manusia. Tapi ingat, kita nak ke mana? Kan, sama ada ke syurga, ke neraka. Baik. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada bagi 3. Ini kita juga maklum, saya tidak bincang di sini lah. Okay, ada tingkatan puasa sebagaimana kita maklum, iaitu puasa umum, kan, puasa khusus dan puasa khusus dari khusus, kan. Ini kita tidak maklum, kita tidak bincang di sinilah tuan-tuan. Baik. Kemudian puasa dan proses peningkatan takwa. Orang beriman ialah orang yang ada rasa tanggungjawab. Allah suruh tadi, wahai orang yang beriman, kita sudah tentulah ada rasa tanggungjawab dan iltizam ataupun komitmen yang tinggi dalam melaksanakan sesuatu perintah, kan. Dalam konteks puasa Ramadan yang Allah fardukan kepada kita pada tahun 2 Hijrah, kan, sekali dengan perang Badar ni, orang duk tanya, Nabi puasa tak, kan, sahabat puasa tak, dah perang kali pertama masa tu, kan, puasa pula. Jadi jawapannya sahabat-sahabat tidak berpuasa, kan, berbuka, kerana ada rukhsah atau kelonggaran kepada mereka dalam perang Badar tadi. Baik. Jadi menjadi pemacu ke arah takwa, sebab yang saya dah sebutkan tadi, objektifnya ialah takwa. Objektif ialah la'allakum tattaqun. Allah suruh kita puasa sebab apa? Nak suruh jadi orang yang bertakwa, kan, membawa maksud tanggungjawab sepenuhnya bagi melindungi diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan buat amal baik yang mampu menjarakkan diri, menjauhkan diri daripada neraka. Kan, kita buat amal-amal ini sudah tentulah amal yang dapat kita contohinya daripada generasi siapa? Generasi salafus soleh. Kan, kita baca mereka yang 10 orang dijamin daripada syurga, cuba kita semak bagaimana amalan mereka. Kan, bukan kita nak jadikan orang yang belum tentu ada jaminan syurga. Kan, kita dah ibarat kata kalau kita periksa lah nak kita belajar, kita tengok orang je lah dah dapat grade yang cemerlang, okey, bagaimana kamu belajar, kan. Ada seorang sahabat saya masa belajar di Mesir, dia tidur 5 jam ke sehari. 5 jam lah. Jadi satu hari dia terlebih tidur. Maka keesokan harinya dia ganti yang terlepas tadi. Kurang. Sampai gitu sekali. Oh, kita tak ganti dah lah. Kalau kita lah, nasib lah rezeki aku lah, kan, tidur lebih, kan, takkan nak ganti. Tapi orang yang istiqamah, kan, orang yang iltizam ini, kan, dia akan pastikan dia ni, okey, kalau dia tidur 5 jam, maka dia jaga dia punya disiplin tadi itu cukup ketat. Baik, oleh yang demikian, pembinaan takwa yang dikenaki dalam ayat yang kita bincangkan pada malam ini ialah satu bentuk kesedaran, keinsafan untuk kita sentiasa mencintai kebaikan. Sebab Allah tahu dah, ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman ini ialah orang yang sentiasa patuh kepada perintah Allah. Orang yang tak banyak songeh lah, kita kata. Bak kata kita ni selaku ayah, kita selaku mak, kita panggil anak kita, kan. Bila kita panggil anak kita, anak tadi tu menyahut ya dan terus datang. Ibarat kata macam tu, kan. Jadi begitulah kita dengan Allah Ta'ala ini, kan. Nak datang ke mana? Kita duduk rumah kita lah. Nah, bila Allah Ta'ala perintahkan, wahai manusia, kamu kena puasa bulan Ramadan, kan. Artinya kita menyahut suruhan tadi itu dengan bersegera melaksanakan, bersegera maksudnya, kan, hari ni 28 Syakban tak boleh puasa lagi, kan. Jadi bersiap siaga buat bekal yang sewajarnya, yang secukupnya, bukan hanya sekadar pergi ke pasar beli ayam, ikan, daging ke apa, kerana nak buat lauk untuk
bersahur pada hari pertama. Itu kita. Nak. Ya, baik. Jadi keinsafan untuk cintakan kepada kebaikan dan menjauhi kejahatan. Dan pada masa yang sama menunjukkan pernyataan ubudiyah ataupun pengabdian kita yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maklum tuan-tuan, puasa ni hanya Allah Taala yang akan membalasnya, kan? Ini Allah Taala yang tahu kita ni ikhlas, kita puasa kerana apa, kan? Kerana ayah suruh, mak suruh, ataupun kerana malu pada orang, kerana apa, kan kita tidak tahu, hanya empunya diri sahaja yang mengetahui niat dia berpuasa, dan sekiranya betul-betul benar-benar tulus ikhlas, insya-Allah dia akan dapat ganjaran yang sewajarnya. Baik. Dan juga takwa merupakan satu kesedaran dan tanggungjawab nak jaga hati dan fikiran kita. Bendung rasa nafsu. Tadilah, jaga perut, kan, jaga mata, jaga telinga, kan, dan jaga segalanya, mengukuhkan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan juga sebagai ejen yang melahirkan segala kemahuan, kelakuan, tingkah laku, fi'il perangai manusia, amalan yang luhur, yang baik dan sebagainya. Baik. Jadi puasa ini tuan-tuan, kadang-kala kita dengarlah, saya petang tadi pun duduk sembang dengan isteri. Saya ceritalah kata, kebetulan minggu lepas ada webinar berkenaan dengan tokoh Dr. Hai ni, kan. Jadi dan saya dah sebutkan pada tuan-tuan sebelum ini pun, memang kami beli tafsir Pedoman Muttaqin ini, pasal mem ni dia buat kajian. Jadi saya katakan bahawa Dr. Hai ini disebutkan dalam tafsir, dan kita pun maklum sebenarnya, kan, kita pun maklum apakah tujuan puasa. Sebab ada juga orang dia kata, okay, supaya kita ni dapat rasa kesusahan, kelaparan, kehausan, dahaga orang yang susah, yang tak makan sehari, supaya kita nak rasa yang tu. Jadi saya sebutkan bahawa ditulis dalam kitab tafsir ini, dan juga yang kita maklum sebenarnya tidak begitu. Bukanlah bertujuan untuk mewujudkan keinsafan hati kepada orang kaya ni, kepada golongan miskin yang tak sehari dah tak makan, kan, 2 hari dah tak makan. Tidak. Kalau begitu, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak direct tujukan ayat tadi, wahai orang kaya, kamu kena puasa, kan? Wahai orang miskin, okey, kamu ada pilihan, contohlah, optional tak? Tidak, kan? Tapi kefarduan puasa ini tuan-tuan lebih tinggi daripada itu. Lebih tinggi daripada itu. Sebab apa? Sebab isu kemiskinan, kan, kefakiran, kepapaan, kan, dan seumpamanya tadi itu adalah isu yang bersifat sementara dan dia tidak kekal. Kan, tak kekal lah, walaupun mungkin ternampak 30 tahun tak kekal dalam sebuah masyarakat manusia. Sekiranya ibadah berpuasa tadi itu bertujuan untuk nak mencapai atau memenuhi supaya tidak ada orang miskin, tidak ada orang apa-apa ke dana, maka bab kata tadi, lebih baik puasa tadi itu hanya diwajibkan kepada golongan yang kaya saja. Tidak. Jadi apa tujuannya? Kan? Bukan nak suruh rasa nikmat lapar tu. Betul lah, kadang-kadang satu segi betul lah, tapi yang paling utamanya ialah, kan, apa dia? Apa dia tujuannya adalah tak lain dan tidak bukan, Allah dah beri dah jawapannya, la'allakum tattaqun. Kan, mudah-mudahan dengan puasa yang kita buat tadi itu, kan, benar-benar mampu untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Cakap boleh takwa ni, kan, tapi tidak semudah itu, tak? Kan, ayat biasalah penjelasan definisi pengertian takwa ini diberikan oleh para pentazkirah dalam tazkirah Ramadan. Apa takwa? Kan, takwa ialah ibarat kata berjalan daripada surau ni keluar, nak pakai kasut, nak pakai selipar tu ada duri. Berjalan berhati-hati supaya telapak kaki kita ni tak terkena duri ataupun tak kena kaca. Kan, itulah dia takwa. Bukan erti kata
takut. Orang kita ni kadang-kadang diertikan dengan takut satu sudut tu betul lah kan, tapi takut ini apakah manusia tu takut pada hantu jembalang ataupun takut kepada penjenayah, takut kepada polis kan, takut kepada orang jahat, takut juga, takut kepada rimau, takut juga kan. Apakah itu takut? Tidak. Kita takut kepada Allah Taala, artinya takwa tadi itu ialah kita buat yang dia suruh dan tinggalkan yang dia larang, barulah dia akan dapat mencapai tahap takwa yang dikehendaki. Kalau tidak, tak jadi. Oleh sebab itu, balik semula kepada puasa tadi, tujuan kita kena fulfill lah kan, dengan syarat-syarat dia, puasa mata, puasa telinga kan, dan sebagainya kan. Itulah akhirnya dapatlah jadi. Kita tidak mahu puasa hanya sekadar tradisi dan adat semata. Ini benda-benda yang dah apa kita kata familiar lah dalam masyarakat. Ramai orang yang berpuasa tapi akhirnya sia-sia saja. Banyak hadis kan yang menjelaskan, mungkin tuan-tuan pun boleh ingat kan, antara hadis yang popular lah. Nabi kata, saya bagi mafhum secara mudah lah, siapa yang dah masuk Ramadan dan dia keluar dalam Ramadan ini, dia tidak mendapatkan keampunan, maka sia-sia dah kan. Sebab apa? Sebab dia tidak berusaha untuk meraih apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala dalam sependek Ramadan. Kan? Dia hanya sekadar puasa sahaja. Dia lupa yang saya sebutkan awal tadi, selain daripada siam, adanya qiyam, adanya agenda waktu malam. Dan atas dasar inilah tuan-tuan, ini nak kena lepes sikit ni, nak cerita kan. Nak cerita ni sebab tradisi masyarakat kita ni, bila ni cuti sekolah ni, nak balik kampung kan. Bila nak sambut perayaan, terutama raya lah, Aidil Fitri dan Aidil Adha, orang kita nak balik kampung. Sebab apa? Sebab nak sambut hari raya bersama-sama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang. Kita tanya balik kan, pentingkah keluarga tadi? Oh, dia kata penting. Sebab apa? Mak ada lagi, ayah ada lagi lah kan, contohlah kan. Baik, saya pun setujulah. Tetapi kan, nak suruh fikir bersama, nak fikir bersama. Baik, kebiasaannya orang kita dia akan balik kampung lah kan, pada dah 2 tahun dah tak balik ni. Pada mungkin hari ke-25 Ramadan, 26 Ramadan, 27 Ramadan kan, 28, 29 kan, ataupun juga balik pagi raya. Tengok jarak kan, jauh dan dekatlah. Yang biasanya yang pasti mereka akan pastikan bahawa malam raya ataupun pagi raya berada di kediaman orang tua, mak ayah lah. Baik. Jadi yang saya nak cerita di sini ialah nak kongsikan sedikit tuan-tuan. Bila kita balik kampung, tak kira lah malam 25, 26 ke, bersiapa dah nak raya. Sedangkan kita berpuasa daripada malam pertama, hari pertama tadi tu, puasa siam, dan juga malam tu qiyam. Kan, 10 pertama, 10 kedua, masuk 10 ketiga, hari 25, 26, 27, kadang-kala ataupun sebahagian daripada kita ni tuan-tuan buat kerja anti-climax. Apa maksud anti-climax? Kan, okey, 20 hari 20 malam dah, 20 hari 20 malam dah, okey, TikTok. Dia baca Quran, kemudian solat malam kan, dan apatah lagi dia pun tahu dah hadis-hadis Nabi menyebutkan supaya 10 malam terakhir ni dilipat gandakan usaha dah kan. Kalau boleh iktikaf di masjid, begitulah. Okey, bila balik kampung, sanggupkah kita tuan-tuan? Yang bercakap ni diri pun samalah. Kan, kalau balik kampung, ini kira di luar daripada MCO lah kan. Apa dia panggil sekarang ni, PPN. Jadi bila orang tanya, abah mana? Ayah mana? Ada iktikaf kat surau ataupun ada pergi iktikaf kat masjid. Orang apa agak rasa tuan-tuan? Buat tabiat ke dia ni? Sebab apa? Kita tahu bahawa Nabi SAW bila masuk 10 terakhir min Ramadan, Nabi beriktikaf dan Nabi tidak keluar kan, kecuali ada kerja yang mendesak. Kan?
Mungkin tuan-tuan boleh kata, Nabi tak apalah, kan? Kan? Kita ni dah jauh dah 1400 tahun dah, kan? Baik. Jadi maksud di situ ialah kalau tidak ada urusan, kita kalau boleh tak dapat 10 hari, kan, luangkanlah masa berapa hari yang ada lah, kan, setakat mana yang boleh. Baik, kemudian bila balik kampung ni, ini cerita balik kampung. Okay, malam 26, malam 27, malam 28 ke apa ke, apakah kita dapat meneruskan momentum yang kita dah buat sepanjang 20 hari ataupun 25 hari di rumah kita? Sebab bila balik kampung, tuan-tuan anak tunggal tak apalah. Kita berapa beradik? Balik kampung, okey, 3-4 family. Masa muda-muda dulu, tak apalah. Kan, contohlah kata tak, yang ni anak sulung, yang ni anak tengah, yang ni nombor 3, kan. Kalau 4 beradik pun, balik satu rumah ni, sebab anak kecil lagi. Bila dah 10 tahun berlalu, 15 tahun berlalu, anak dah besar panjang belaka, jadi ada anak dara, ada anak tunur, kan. Jadi mereka tu nak tidur di mana? Tak, boleh fikir-fikirkan. Dan kita balik bukan kita nak tidur. Kan, tak apalah budak lelaki, okey, bagi dia tidur ruang tamu je. Kan? Memanglah balik kampung bukan nak tidur. Kan, dari sudut aurat tu satu hal lah, kan, nak kena jaga dan sebagainya. Jadi balik kita nak teruskan momentum yang kita dah buat selama 25 hari lah kononnya. Kan, jadi malam 27, malam 28 itu malam kemuncak yang saya katakan tadi, tuan-tuan, kita jangan buat kerja anti climax. Maknanya 26 hari kita berjuang, bila balik kampung sibuk member nak ajak orang rantai panggil makan conek. Kan, lepas daripada tarawih, jumpa member sembang ataupun balik rumah mak sembang dengan adik-beradik sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tidur. Bangun sahur, lepas sembahyang subuh tidur. Pasal apa? Kalau tak dah kita pun cuti. Kan, apakah faedah? Kan, apakah faedah? Tujuan terutama pada 10 terakhir. Itu tujuannya. Kan, apakah kalau kita tanya balik, aku ni capai ke tidak, tak tahulah. Kan? Itu secara ringkaslah. Kan? Jadi oleh yang demikian, puasa yang diwajibkan kepada setiap mukallaf tadi itu dengan tujuan untuk mereka dapat takwa, dalam erti kata buat semua ketaatan kepada Allah Ta'ala tanpa rasa boring, tanpa rasa jemu. Keluh kesah. Kita ni biasalah manusia. Hujan, panas. Tak. Hujan pun tak puas hati. Panas pun tak puas hati. Kan? Apa? Itulah memang sifat manusia dah. Kan? Rasa keluh kesah, rasa jemu, rasa boring, panjang lah imam baca malam ni. Kan? Contohlah. Macam-macam dah, memang begitulah. Jadi hanya ibadah yang tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala sahajalah yang dia terima. Dan bila tulus ikhlas ini, kita sahaja yang tahu tak, tuan-tuan, mampu menjadikan orang yang berpuasa itu benar-benar orang yang muttaqi, kan, la'allakum tattaqun, untuk menjadikan orang yang berpuasa tadi itu muttaqi ataupun jamaknya adalah muttaqi. The highest level kita ada 5 dak. Yang pertama bawah tu Muslim, kemudian tingkat kedua mukmin, yang ketiga yang tengah ni muhsin, yang baik, kan, baik tapi dia tak mampu nak ajak orang. Yang keempat muslih, baik dan dia nak perbaiki orang. Yang kelima ialah muttaqi, yang paling tinggi. Inilah yang menjadi cabaran kepada kita, tuan-tuan. Baik. Kemudian habis ringkas cerita yang tu okey. Dalam ayat 183 juga diceritakan tentang puasa orang sakit dan puasa orang yang bermusafir. Faman kana minkum maridan. Siapa yang sakit dalam kalangan kamu ataupun juga yang musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia kena ganti puasa yang dibuka tadi itu, ditinggalkan kerana ada rukhsah pada hari-hari yang lain. Baik. Yang ni pun juga kita maklum ni. Ayat ini umum, kan? Untuk sebarang sakit. Betul kah? Kerana
Allah Ta'ala tidak sebutkan. Tapi kena ingat, kena semak kepada hadis-hadis Nabi dan juga pandangan ulama, kan, apakah yang dimaksudkan dengan sakit tadi, sakit yang macam mana, macam kita solat lah ada. Jangan mengambil mudah, dan jangan mengambil mudah terhadap sesuatu hukum tadi. Kan? Baik. Oleh gambar. Dan juga musafir. Kalau sakit ini, kita sakit tidak menjelaskan apa jenis penyakit. Kan? Saya ni sakit kecil mani, tak boleh puasa, betul ke? Saya ni gastrik, biasalah alasan tak yang popular bulan Ramadan. Kan? Kemudian keadaan pesakit tadi, kan? Jadi di sinilah kita kena mencermati, jangan kita mengambil mudah, kan? Saya sakit ni, jadi kena refer kepada pihak yang berautoriti lah, sama ada dengan pandangan ulama dan juga pihak perubatan, kan? Kalau betul lah, kan? Dan begitu juga dengan musafir. Ayat Quran tadi tidak nyatakan jarak perjalanan, tempoh masa perjalanan berapa hari kenderaan yang digunakan. Maka ulama berbeza pandangan dalam memahami jenis sakit ni, ukuran sakit. Kan, sakit yang macam mana yang boleh berbuka, jarak perjalanan, kan, dan sebagainya. Maka ulama lah yang guna ijtihad mereka dengan berpandukan kepada nas Al-Quran itu dan juga hadis-hadis Nabi serta sumber hukum yang lain lah, seperti apa kita kata kias, kan, ijtihad dan sebagainya tadi, untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengan keadaan pesakit dan musafir tadi. Kalau kita bab wuduk, kita maklum tak boleh berwuduk, kan, ada tayamum. Dan bagaimana bagi orang yang berada dalam ward contohnya ataupun kat rumah sendiri kerana jatuh motor oleh aksiden, kan, tangan berbaluk ke, solat tetap wajib dilakukan walaupun tak boleh nak berwuduk dengan sempurna, kan. Jadi takat mana boleh, kalau tayamumlah takat mana yang boleh ada kaedah dan penyelesaiannya dan serta garis panduan yang dibuat oleh pihak berkuasa agama. Kan, hari ini rasa tidak ada masalah maklumat di hujung jari. Itu saja, tak tahu bertanya. Kan, kalau sesat jalan nanya, bermakna jangan kita memandai-mandai ataupun jangan kita mengambil mudah. Ini aku faham macam ni. Tak boleh, kita kena rujuk kepada pihak yang berautoriti dalam perkara agama ini, tuan-tuan. Kan, tak boleh kita nak apa kita kata hentam kromo lah. Nak saya faham macam ni, tak boleh. Jadi sehubungan dengan itu, ulama dulu ke ulama hari ini ke ada bincanglah isu-isu yang sebegini ni, keharusan berbuka. Contohnya beginilah, kan, sebab saya pun kita tidak highlight isu ini. Contohlah kepada orang tua yang uzur. Tahap orang tua ni berapa umur? Okey. Ada orang yang 80 sihat, ada orang 55, 60 pun tak sihat. Tak sihat tu tahu mana? Kalau dia ada penyakit gastrik, macam mana boleh tak dia nak puasa, kan? Mana dalam konteks puasa lah, kan? Boleh tak nak puasa? Kalau tak boleh, okey, nak ganti pada hari lain, dia kena wajib ganti dulu. Kan? Kalau tak boleh juga, maka solusinya, penyelesaiannya adalah fidyah. Hari ini mudah tak? Nak berapa banyak jadual dah disediakan, kan? Dah disediakan, klik saja. Cari saja dalam Jabatan Agama Islam Negeri ni, adalah dia punya table tadi tu, berapa jumlah fidyah, kan, berapa hari. Dan kita sendiri, tuan-tuan, kita kena ingatlah, kan, kena pesan kepada ahli keluarga kita. Kalau mak kita, ayah kita pun yang sakit pun, cuba tanyalah, kan, yang duduk sekali, yang tidak duduk sekali pun cuba tanya, kan. Kalau mereka meninggal, bermakna ada hutang puasa, jadi kena ganti. Contoh gitulah, kan. Yang ni benda ni masyarakat kita maklumlah, kan. Ada puasa arwah ni, kita kata contohlah masa di hayat itu dia sakit dalam Ramadan, kan. Dalam Ramadan ada 3 hari tak sempat ataupun tak dapat berpuasa dah, kan.
Jadi sama ada dia meninggal dalam Ramadan ke sebelum raya ataupun juga dalam bulan misalnya bulan Zulhijjah ke contohlah, dengan keadaan dia uzur yang berpanjangan tak sempat nak ganti, maka warisnya tadi, anak cucunya tadi kena ambil sikap untuk bayar fidyah. Contohlah adalah solution dia kan. Jadi benda-benda yang sebeginilah. Okay, orang yang sakit kronik, ini dalam bab puasa kan. Dan juga ibu yang mengandung dan menyusukan anak. Begitu juga dengan orang yang bekerja dalam industri pelancongan. Pilot contohlah kata tak. Pilot ni macam mana nak puasa ni? Macam mana tuan-tuan? Kok ada pengalaman kan? Dia boleh mentah. Kita pun kadang-kala bersahur di mana dan berbuka di mana. Ada kalanya cepat, ada kalanya lambat. Kalau kita perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Dubai lah kata, kita follow kan, ataupun kita nak kan, kita cepat bermakna kita akan cepat ke lambat berbuka puasa. Kalau kita nak ke Jepun pula kan, cepatnya tengok keadaan lah yang tu ada keizinan kita kena berbuka puasa berdasarkan kepada waktu setempat. Itu kena rujuk lah, mudah-mudahan begitu. Itu sekadar contoh lah. Baik. Juga kalau dalam konteks solat yang 3D ni memang ulama pun ada bincang kan, ada kelonggaran dan kena tengok betul-betul. Tak boleh saya katakan tadi kita ni tangkap muat, kita mengambil mudah. Kan yang dalam konteks solat. Dalam konteks puasa pun tengoklah. Kan yang 3D ni dirty kan, yang ni kerja kotor, bahaya dan sukar ini. Dan tengok kepada jenis pekerjaannya, kita kena mencermati apakah ada ruang untuk dia pekerja tadi itu tidak berpuasa. Kan? Hari ni kena telitilah. Kalau dalam konteks pelancongan ataupun juga biasanya orang yang bekerja driver bas, driver lori. Kan, yang harian ni bus express kan, driver bus express lah contohlah kan, ataupun pilot. Orang yang jenis jaga dia akan tetap berpuasa. Sebab apa? Walaupun ada kelonggaran tapi dia kata aku ni dah hari-hari kan, ataupun selesai. Kalau aku ambil keputusan untuk tidak berpuasa, bermakna sepanjang Ramadan tak puasa lah kan, tapi bila masa nak ganti. Dan hari ini pula dari sudut kesusahan itu tidaklah susah kan. Jadi ini pun ada rukhsah. Oleh sebab itu tuan-tuan, ada sebahagian daripada kita ni yang mengambil rukhsah bila balik kampung, okey, dia berbuka walaupun bawa kereta dalam keadaan yang senang, aircon kan, dia ambil rukhsah, tak ada masalah. Kalau kita yang tak nak ambil rukhsah pun tak ada masalah. Kan, yang penting ialah kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Begitu juga dengan sambung yang tadi itu dalam Ramadan. Pengalaman hidup lah kan, bila kita berjalan waktu malam. Ada sahabat saya, dia bila tanya nak travel dalam Ramadan, dia kata dia akan travel pada waktu siang. Sebab apa? Sebab malam dia nak tarawih. Malam dia nak tarawih, betul tak? Kan, nak tarawih maknanya di surau dan di masjid lah. Kan, dia nak yang tu. Okeylah, ada pilihan. Baik, sekiranya katakan kita dah tidak ada pilihan lah kan, ataupun juga setengah driver ni yang orang lelaki lah, encik suami ni, dia suka memandu pada waktu malam sebab passenger belakang tidur belakang kan, dia tidak mahu ada gangguan kan. Itu terpulang lah. Jadi bertolak macam mana juga terpulang. Mungkin biasa kalau yang jenis bertolak malam ni sama ada lepas isyak ke kan, itu masing-masing lah. Baik, kalau yang jenis bertolak awal berbuka puasa di pertengahan jalan, yang lelaki ni sebagai driver, pemandu ni agak susah lah kan. Kalau nak jamak, okey, buka puasa maghrib dan kita boleh jamak isyak sekali kan, jamak takdim kan, jamak takdim. Dan macam mana saya nak solat tarawih? Bolehlah buat masa tu kan, dalam waktu maghrib boleh kan. Kerana kita sebagai musafir, kita dah solat isyak kan, dah jamak takdim, dan kita pun buatlah sama ada nak buat solat rawatib ke tak pun terpulang, dan kita boleh buat
solat tarawih, kan. Baik, ada pun passengers, kan, kaum ibu dan juga anak-anak ini dalam kenderaan, dalam kereta tu boleh tak nak solat tarawih? Silakan. Yang inilah yang perlu kita kongsikan, kita war-warkan kepada masyarakat bahawa praktis Islam ini mudah. Oleh kerana saya balik dengan bas, kan, ataupun dengan kereta dah penat, saya tidak solat tarawih, ala sunat je. Sunat aja, betul lah sunat, tapi satu malam kita tinggalkan, kita bimbang dia menjadi asbab, kan. Dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, kita bimbang kerana kecuaian kita tadi ataupun kealpaan kita tadi menjadi asbab kita tidak diberikan oleh Allah Ta'ala mendapat Lailatul Qadar. Mana dah tahu. Sedangkan ada pilihan sebenarnya, kan. Bagi orang perempuan, bagi anak-anak, dia boleh solat tarawih ketika dalam kenderaan. Tak masalah lah, bila nak rokok ke nak sujud ke, yang tu kena mengaji lah, kan. Dan kita pun maklum, bila kita berjalan, bila kita travel, malah nak ulang alik ke tempat kerja pun sebaik-baiknya biarlah kita ni berada sentiasa dalam keadaan berwuduk. Kan? Itulah yang sebaik-baiknya lah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai khulasah ataupun kesimpulan kepada perbincangan ringkas kita tentang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ini, kefarduan puasa kepada kita selaku orang yang beriman. Kita disuruh untuk sentiasa patuh dan taat, kan, kepada perintah Allah Ta'ala. Secara konseptualnya mudah aja, kan, tapi nak suruh orang faham macam semalam lah, hari ini pun boleh dah keluarkan amaran, kan. Kalau nampak kawasan yang tidak terurus, orang ramai sangat, over, kan, bukan cakap sampah saja, kan, lebih daripada had, kemungkinan tempat rekreasi, pantai ke taman ke apa ke, tidak dibuka, kan, akan ditutup kerana manusia yang gian, dan yang sewaktu dengannya tadi itu terlalu ramai yang boleh membawa risiko, kan, jangkitan pandemik ini. Kita dah berada di hujung, dah nampak dah cahaya di hujung terowong, tiba-tiba kok ni tak jauh lah, 2 minggu lagi, walaupun dah herd immunity, kan, dah 2 dos, kan, tapi benda-benda yang sebenarnya kita kena bakat jaga belaka. Jadi kalau semua orang patuh kepada peraturan dalam satu taman, dalam satu kampung, insya-Allah. Tapi ini secara teori je lah, tak boleh, kan. Apakah tidak boleh? Boleh, kan. Kalau seorang tadi itu benar-benar menghayati ibadah puasanya, kan, dari sudut siam pada siang harinya dan qiyam pada malamnya, maka kita akan mencapai bukan setakat herd community, kan, masyarakat yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, dalam semua perkara, dan kita pun rasa cukup seronok. Itu je, kan. Tapi inilah cabaran. Memang takkan boleh. Kita kena reda lah. Memang inilah realiti. Rambut sama hitam, fashion lain-lain. Apakan daya. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian ringkas kita pada malam ini, tuan-tuan. Jadi sebelum nak berhenti, satu lagi. Bila masuk Ramadan di hujung yang tadi itu, bila balik kampung, apakah kita sempat nak baca Quran, nak khatam ataupun 2 kali khatam ke, nak buat amalan-amalan yang dilakukan sepanjang 25 hari pertama, kan. Tanya diri, kalau tidak, okey, tak balik kampunglah aku, kan. Kerana raya tidak semestinya balik kampung. Yang penting ialah objektif daripada puasa tadi itu tercapai. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar ini malam ini. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lemah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Kita sekali lagi, jazakumullahu khairan katsira pada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kepada pihak Akademi Tadabbur Malaysia yang membawakan siaran secara langsung ini. Majlis ilmu kita, wacana
ayat wahai orang yang beriman. Pada malam ini kita selesaikan ayat 183 dan yang berkenaan dengan pensyariatan berpuasalah insya-Allah pada kuliah yang berikutnya lepas daripada puasa ayat mana pula? 100 ayat 208 kan ayat 208 mudah-mudahan kita dapatlah menghayatinya sedikit demi sedikit. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Jazakumullahu khairan katsira wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.